Dan Syekhuna nombor 12 Al-Imam Saleh Al-Ja'fari, yang dikenal, yang gambar sebelah tu tuan-tuan, aku tu gambar Syekh Saleh lah tu, duduk atas kerusi tu gambar Syekh Saleh lah tuan-tuan. Guru kepada Syekh Saleh ni kalau ikut zaman dia, zaman Syekh Ahmad. Syekh Saleh Ja'fari ni zaman dia zaman Syekh Ahmad, cuma murid Syekh Saleh itulah Syekh Murtada dengan Syekh Faiz di Mesir tuan-tuan. Saya tak sempat jumpa, saya bai'ah dengan Sayyidi Abdul Ghani, anak kepada Sayyidi Saleh Al-Ja'fari. Kenapa dipanggil sahib darsil Jumu'ah? Kerana tuan-tuan, beliau merupakan tenaga pengajar dalam selama lebih kurang 50 tahun. Dia jadi imam besar Masjid Al-Azhar, dan selepas setiap Jumaat tuan-tuan, Mosi Jumaat dia cuti, dia malam Jumaat tak baca Yasin. Mosi ni banyak tompek, kecuali masjid-masjid yang ada tarikat, dia baca zikir lah, baca hadrah, baca qasidah. Tapi kalau masjid yang tak ada tarikat ni, bukan center pusat markas tarikat, dia mungkin ada kuliah, dan kuliah pun jarang. Kalau tuan-tuan pergi Mosi cari kuliah maghrib, kuliah takmir, tak ada takmir tu. Dia yang ada kuliah asar, kuliah duha, itu yang banyak. Maghrib itu tuan-tuan tak ada semua masjid, kecuali masjid-masjid yang memang ada pengajian khusus tuan-tuan. Itu beza dia ya. Maka tuan-tuan, Syekh Saleh ni dalam pengajian dia ya, memang pelbagai lapisan masyarakat yang hadir ya. Memang kewalian Syekh Saleh Ja'fari ni dikenal oleh semua student dia. Saya sempat jumpa dengan Syekh Dr. Mahmud Said Mamduh, masih hidup lagi, murid Syekh Saleh Ja'fari yang sangat kasih. Kalau nak cium tangan Syekh itu tak dapat, Syekh akan labuhkan jubahnya. Jadi orang yang salam tangan Syekh itu tak akan cium jubah Syekh, bukan tangan dia. Timbalan Montawi zaman Mosi, zaman 70-an dulu pun berobot-obot nak salam dengan Syekh Saleh Ja'fari ni tuan. Bahkan dikatakan pernah sekali dalam kuliah Jumaat itu ada orang bertanya soalan hukum. Tanya soalan hukum tuan-tuan, maka dua soalan ataupun dua penanya. Orang pertama tanya, maka Syekh kata tunggu sekejap. Yang kedua nak tanya apa? Yang kedua pun bertanya tuan-tuan, dua soalan, tetapi Syekh dapat menjelaskan soalan yang kedua tadi itu, iaitu bagaimana hakikat Nabi Khidir. Tuan-tuan panjanglah cerita Nabi Khidir ni, tahun depan lah kita kena cerita tuan-tuan. Biar orang balik Sendayan dulu baru kita cerita lah. Tapi ringkasan dia tuan-tuan, Syekh Saleh kata yang soalan penyoal pertama tadi itulah Nabi Khidir, dan orang tu dah tak ada dalam kuliah, dah balik. Dalam kuliah Jumaat itu Nabi Khidir alaihi salam turut hadir dalam pengajian Syekhuna Sayyidi Saleh Al-Ja'fari radhiyallahu anhu. Memang kewalian beliau ni untuk zaman moden ni memang dikenali, termasuk 12, 13, 14 ini sezaman ya. Syekh Zaki Ibrahim, Syekh Abdul Halim Mahmud tuan-tuan, tiga ni memang ulama Azhar yang sezaman, yang hidup lebih kurang sama waktu mereka. Dan ketika perang Israel, tuan-tuan ingat perang Israel sehingga student Malaysia di Mesir dapat sebidang tanah kerajaan Mesir bagi dia Abbasiyah itu. Sekarang dah buat asrama rumah Malaysia dekat situ. Pejabat kedutaan pun, pejabat pelajaran kedutaan Kahirah pun di situ tuan-tuan. Kerana sebahagian student kita, Syekh Murtada antaranya, turut join membantu tentera-tentera ketika berdepan dengan Israel. Cerita dia tuan-tuan, mimpi Syekh Abdul Halim Mahmud, mimpi Syekh Saleh Ja'fari, dua orang ni bermimpi cara nak tewaskan Israel ketika itu hanya dengan satu cara je. Mimpi Nabi SAW ketika itu iaitu dengan mengambil air sungai Nil itu dipancutkan ke tebing tembok Israel, baru dia boleh pecah. Kalau guna senjata apa pun, tembok tu tak mungkin dipecahkan. Ini mimpi dua orang syekh ni tuan, Syekh Abdul Halim Mahmud dengan Syekh Saleh Al-Ja'fari radhiyallahu anhum ajma'in. Tuan-tuan, itu sedikit yang sempat kita bahaskan.